Ini adalah subtopik yang terakhir bagi bab 4. Okey, kita tengok contoh pertama. Saya delete dulu. Ini contoh dalam buku teks awak. Contoh pertama. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 3 kepada 2. Jadi perempuan, lelaki 3 kepada 2. Cari peratusan murid perempuan dalam kelas itu. Okey, sebelum awak cari peratusan murid perempuan di dalam kelas itu, awak perlu cari jumlah, nisbah jumlah pelajar di dalam kelas itu. Okey, macam mana nak cari? Okey, sebelum mula saya tulis dulu dia punya nisbah. Nisbah perempuan kepada lelaki sama dengan 3 kepada 2. Ini adalah nisbah. Ini bukan nilai pelajar. Bukan nilai. Ini nisbah. Kalau nilai maksudnya bilangan pelajar perempuan dan bilangan pelajar lelaki. Tapi ini nisbah, bukan nilai. Okey, so saya lukis, kalau saya lukis satu bulatan, lelaki, perempuan, perempuan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Perempuan 3 bahagian. PPP. Okey, tengok sini. Tengok perempuan, pelajar perempuan ini, nisbah perempuan 3 bahagian. Jadi di sini saya tulis 3 PPP, lelaki 2 bahagian. Jadi saya tulis L. Ini perempuan dot. Okey, awak tengok jumlah bahagian yang ada dalam bulatan ini. Jumlah keseluruhan ada berapa? 5 kan, betul tak? 1, 2, awak tengok ada jumlah bahagian ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau awak tak suka bulatan, saya boleh buat petak segi 4 tepat. 1, 2, 3, perempuan, lelaki, macam tu. Jadi perempuan 3, lelaki 2. Jumlah nisbah, jumlah keseluruhan, jumlah di sini adalah 5 kan, 5 bahagian. Jadi saya tulis jumlah sama dengan 5. Macam mana dapat 5? Iaitu 3 tambah 2. Jadi awak perlu tahu, okey, sekarang tukar maklumat di sini jadi nisbah perempuan kepada jumlah pelajar dalam kelas. Okey, perempuan kepada jumlah pelajar iaitu 3 kepada 5 lah. Kenapa 3? Sebab nisbah pelajar perempuan ialah 3 bahagian. 3 daripada jumlah keseluruhan 5, iaitu ni 3 nisbah 5 lah. Nisbah pelajar perempuan kepada jumlah pelajar dalam kelas ialah 3 kepada 5. Di sini tengok raja di sini bulatan ini 3 daripada 5 lah, jumlah keseluruhan 5. Dan awak tulis ini adalah nisbah. Awak tukar ke pecahan. Kenapa? Sebab saya nak cari dalam peratusan. Macam mana tukar ke pecahan? Tulis dalam bentuk A per B sahaja. A per B iaitu 3 per 5. Sudah berjaya tukar ke pecahan. Dan sebelah kanan ini, kalau dalam pecahan, penyebut di sini akan sama dengan 100. Betul tak? Contoh kalau saya kata Ali dapat, okey, Ali dapat, maka matematik Ali adalah 70%. 70% sebenarnya adalah sama dengan 70 per 100 kan? 70 per 100. Ataupun kalau saya tukar ke perpuluhan, dia akan jadi 0.7. Sebenarnya semua di sini, ketiga-tiga ini dia sama maksud. Okey, sama maksud. Cuma cara penulisan berbeza.
Awak boleh tulis macam tu, macam ni, 70% ataupun 70/100 ataupun 0.70. Okey. So di sini balik ke soalan tadi. Saya nak cari peratus pelajar perempuan dalam kelas tu. Saya perlu tahu nisbah pelajar perempuan kepada jumlah pelajar di dalam kelas, iaitu 3/5. Saya tulislah dalam bentuk pecahan 3/5, dan kalau tukar ke peratusan, penyebutnya di sini 100 lah. Tadi saya dah terangkan di sini 100, penyebut 100. Macam mana boleh jadi 100? 5 darab berapa jadi 100? 5 darab dengan 20 lah. Macam mana dapat 20? 100 bahagi dengan 5. Macam ni. 100 bahagi 5 ialah 20. So bawah ni darab 20, atas pun kena darab 20. Dan saya ganti ni dengan peratusan di sini, saya ganti dengan Y lah. Y. Okay, Y. So atas pun ikut, iaitu sama dengan darab dengan 20. Jadi jawapan Y ialah berapa? Y ialah 3 darab 20, iaitu 60. Okey, 60. Jadi saya tulis, tak ada tempat tulis. Saya tulis sebelah ni, saya tulis bawah lah. Sini. Jadi 3/5 sama dengan 60/100. Jawapannya adalah peratus pelajar perempuan dalam kelas itu ialah 60. Peratus. Padam lah. Saya padam supaya awak tak keliru. Jadi peratus pelajar perempuan di dalam kelas sama dengan 60 lah. Ni jawapannya lah. Kenapa 60? Sebab saya dapat jawapan 60 lah. Macam mana dapat 60? 3 darab 20 ialah 60 lah. Saya tulis ini 60/100 adalah 60. Kalau tukar ke perpuluhan, dia akan jadi 0.6. So ini cara cari jawapan. Kalau awak nak guna kaedah darat silang pun boleh, sebab ini kaedah kadaran. Kalau nak darat silang, macam mana nak cari jawapan? Awak ambil pecahan tadi. Okey. Kalau awak nak guna kaedah darat silang, saya tulis sinilah. 3/5 sama dengan Y/100. Darat silang sahaja. Faham? Darat silang sahaja. Dapat 5Y sama dengan 300. Jadi Y ialah 300 bahagi 5. Y ialah 60. Okey? Ini kaedah darat silang lah. Next, kita tengok latihan. Okey, awak perlu salin soalan ni. Ini latihan awak buat sekarang. Kita buat bersama-sama salin soalan. Dalam buku awak, buku tulis matematik awak, Jumaat, salin soalan 1 dahulu. 28 Februari 5 2021. Guna buku 1 dulu. Soalan 1 dulu. Ni hampir sama dengan contoh tadi, soalan 1.
pelajar? Okey. Soalan 1. Di dalam sebuah kelas, nisbah, tengok, nisbah bilangan murid yang bercermin mata kepada bilangan murid yang tidak bercermin mata ialah 1/3. Okey, jadi saya tulis maklumatnya di sini. Bercermin mata, bercermin lah. Nisbah tidak bercermin lah. Bercermin, nisbah tidak bercermin. Apalah saya tulis, bercermin mata, nisbah tidak bercermin mata ialah 1/3. Cermin 1/3. Saya ambil maklumat ini dari ayat yang pertama. Ayat pertama, di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid bercermin mata. Tengok, nisbah bilangan murid bercermin mata kepada bilangan murid yang tidak bercermin mata. Tidak bercermin mata ialah 1/3. Jadi saya tulis dalam bentuk nisbah 1/3. Cari peratusan murid yang tidak bercermin mata. Dia nak tahu peratusan murid yang tidak bercermin mata. Okey, saya lukis. Bercermin mata 1 bahagian. Kalau tidak bercermin mata 3 bahagian. 1, 2, 3 macam ni. Ini adalah B, bercermin mata, tidak bercermin mata, tidak bercermin mata, tidak bercermin mata. Bercermin mata 1 bahagian sahaja, tidak bercermin mata 3 bahagian. Jadi jumlahnya adalah sama dengan 4 kan? 4. 1 tambah 3, 4. Maksudnya jumlah keseluruhan. Okey, jumlah nisbah. Jumlah nisbah bagi kelas tersebut, jumlah nisbah. Okey, jumlah, saya tulis jumlah 4 lah. Macam mana dapat 4? 1 tambah 3. 1 tambah 3 ialah 4. Ataupun macam ni lah. Bercermin mata, tidak bercermin mata, tidak bercermin mata, tidak bercermin mata. Okey. 1 bahagian dan 3 bahagian. Jumlahnya 4. Okey, 4. Sekarang awak perlu tahu bilangan, bukan bilangan, nisbah pelajar yang tidak bercermin mata kepada jumlah pelajar, jumlah nisbah. Bilangan pelajar yang tidak bercermin mata, nisbah pelajar yang tidak bercermin mata. Tidak bercermin mata, nisbah jumlah iaitu kalau tidak bercermin mata adalah 3. 3 daripada, tengok, 3 daripada berapa? 3 daripada, okey, tengok sini, 3 daripada 4 lah. 4. Tengok raja di sini, bulatan ini 3 bahagian. 3 daripada 4 lah. 3 daripada jumlah keseluruhan 4. So saya tulis 3 nisbah 4 iaitu 3/4 jika awak tulis dalam bentuk pecahan. Kita tukar ke bentuk pecahan sebab saya nak tukar ke peratusan. Kalau peratusan, penyebut dia akan sama dengan 100. Ini 4 darab dengan 25 sama dengan 100. Jadi 3 pun kena darab dengan 25. Okey, 3 darab 25 ialah berapa? Y ialah 3 darab 25 iaitu 75. Pelajar yang bercermin mata 75. Pelajar yang tidak, peratus pelajar yang tidak bercermin mata. Murid tidak bercermin mata adalah 75%.
Kalau awak nak guna kaedah darat silang pun boleh guna kaedah darat silang. Saya tulis ini kaedah kadaran. Sebab saya tahu awak semua suka guna kaedah kadaran. Kalau guna kaedah darat silang, okey, awak darab silang sahaja y per 100. Awak darat silang. Ini kaedah darat silang. 4y sama dengan 300. Y ialah 300 bahagi 4 iaitu 75 lah. Ini kaedah darat silang. Terpulang pada awak, up to you. Kalau awak suka kaedah kadaran, guna kaedah kadaran. Kalau suka kaedah darat silang, guna kaedah darat silang. Tapi sebelum awak tulis dalam bentuk pecahan, awak perlu tahu jumlah. Jumlah ini penting. Kalau tak tahu jumlah nisbah, awak tak dapat cari jawapan. Macam mana dapatkan jumlah? Awak ambil 1 tambah 3 lah. Pelajar yang ni nisbah pelajar bercermin mata dengan nisbah pelajar tidak bercermin mata. 1 tambah 3, 4. Kalau tak faham lagi, tengok raja yang saya lukis ini. Bercermin mata, tidak bercermin mata, tidak bercermin mata, tidak bercermin mata. Semuanya 4 bahagian. 4, nisbahnya 4 bahagian. Okey, faham? Macam kek lah. Awak anggap ni kek. Saya potong kepada 4 bahagian. Lepas tu awak makan 3 bahagian. Tinggal 1 bahagian. 3 daripada 4 bahagian. 3 per 4 lah. Okey, baik. Saya sambung. Boleh saya sambung soalan 2? Pelajar yang sudah siap, boleh salin soalan 2. Saya pergi ke soalan 2. Soalan 2. Diketahui bahawa 35% daripada sebuah cakera keras hard disk komputer telah diisi dengan data. 35% diisi data. Okey, saya lukis satu bulatan. Okey, 35% mungkin sini macam ni. Ni 35%. Baki berapa? Kalau jumlah keseluruhan 100. Dia kata 35 daripada sebuah cakera keras komputer telah diisi dengan data. Cari nisbah kapasiti yang telah diisi dengan data kepada kapasiti yang belum diisi dengan data. Dia nak nisbah kapasiti yang telah diisi dengan data kepada yang belum diisi. Yang belum diisi data. Okey, sebelum kamu buat, tengok bulatan yang saya lukis ini. Okey, awak anggap jumlah keseluruhan, jumlah sudut di tengah-tengah ni, bukan sudut lah, peratusan di sini. Jumlah keseluruhan adalah 100%. Kalau 35% telah diguna, tinggal berapa peratus yang masih belum diguna? 100 tolak, macam mana dapat jawapan? 100 tolak 35. 100 tolak 35 ialah 65 lah. Okey, 65% belum diguna lagi. Macam mana dapat 65? 100 tolak 35 lah. Kalau masih tak faham, awak anggap okey, kalau awak ada RM100, awak sudah guna RM35 untuk top up. Masih ada baki RM65 okey. So di sini saya tulis semua maklumat di sini dalam bentuk nisbah. Okey, telah diisi sama dengan 35%. Yang belum diisi, hadis yang belum diguna lah. Hadis yang belum diisi ialah 100 tolak
35 iaitu baki 65%. Dan tulis dalam bentuk nisbah iaitu telah diisi, nisbah telah diisi kepada belum diisi, sama dengan 35 kepada 65. Itu simbol buanglah. Maksudnya unit dia tak payah, sebab dalam nisbah tak perlu unit, simbol pun tak perlu. Dia akan jadi 35 kepada 65. Dan awak kecilkan pemudakan, saya bahagi dengan 5 lah. Kedua-dua nombor ini bahagi 5, dapat jawapan 35 bahagi 5. Saya bahagi 5, saya bahagi dengan 5. Bahagi 5. Okey, bahagi 5. Kedua-dua nombor kena bahagi dengan 5. Ataupun awak boleh guna kaedah FSTB. Tahu FSTB macam ni? Okey, lepas sini 7, sini ialah 13. Okey. 65 bahagi 5 ialah 13 lah. Ini kaedah FSTB ya. FSTB. Kalau tamat FSTB, awak terus bahagi 5 lah. Kedua-dua nombor ini terus bahagi 5, dapat 7 kepada 13. Jadi ini adalah jawapan lah. Jawapan nisbah kapasiti yang telah diisi kepada kapasiti yang belum diisi. Okey, itu je untuk hari ni.